hadas berkenaan dengan wuduk. Okey, berkenaan dengan wuduk. Antara pantang larang ihram, sekali lagi saya ingatkan, bagi yang wanita adalah dengan refrain diri dia daripada pakai niqab ataupun sarung tangan. Laki-laki refrain diri dia, mengelakkan diri daripada memakai apa sahaja yang berjahit, yang dijahit untuk membentuk pakaian. Pakaian dalam, seluar dalam, bagi contoh stokin, pakai songkok, semuanya dilarang. Tapi wanita cuma larangan dia adalah 2 gloves dan juga niqab. Okey. Jadi kita kalau contohlah dia mazhab Syafi'i sebagai contoh, mazhab Syafi'i contoh, di mana mazhab Syafi'i tadi ingat tak? Dalam mazhab Syafi'i, dalam Imam Syafi'i pendapat dia katakan kalaulah kita terlanggar wanita, sama ada sengaja ataupun tak sengaja, membatalkan wuduk kan. Tapi boleh tak kita nak pakai glove untuk mengelakkan diri kita daripada terlanggar orang yang bukan muhrim? Agak-agak boleh tak? Okay. Kita pakai glove untuk wanita, pakai glove untuk elakkan diri daripada terlanggar orang yang bukan muhrim. Glove untuk wanita adalah satu larangan ihram, haram dipakai. Kalau pakai kena bayar dam, denda. Maksudnya pantang larang ihram lah. Sekarang ni dia pakai glove untuk mengelakkan daripada sesuatu perkara yang diperselisihkan ulama. Sebab ada sebahagian scholars, kita bagi guru-guru, ulama kita katakan sama ada dia terlanggar, ada yang katakan kalau tak ada syahwat, tak sengaja tak batal. Ada yang katakan kalau pegang dengan syahwat batal. Ada yang katakan pegang syahwat tak syahwat pun batal. Jadi mereka selisih pendapat. Tetapi mereka sepakat pakai glove tu haram. Okay? Boleh tak kita pakai benda yang haram untuk elakkan daripada benda orang yang selisih pendapat? Tak boleh lah. Tak boleh kan? Jadi berhati-hati. Okay? Jadi berbalik kepada perkataan orang yang diperselisih ulama. Sekarang ni ada yang kata terlanggar bukan muhrim batal. Ada yang katakan terlanggar tanpa syahwat, tanpa sengaja, maka tak batal. Dan ada yang kata batal dan sebagainya. Sekarang mana yang betul, mana kita nak ikut? Okay? Sekarang mana yang betul dan mana kita nak ikut? Macam tadi kita katakan, masing-masing ada dia punya own kepala dia. Tapi mesti ada satu kepala yang lebih dekat dengan kebenaran. Okay? Setelah diberikan perincian, maka para ulama concludekan daripada 4 mazhab ni, Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, dia concludekan yang benarnya adalah apabila ni lebih dekat dengan sunnahnya, dengan hadisnya. Yang benar adalah apabila ni apply bukan sahaja di umrah sahaja, tapi dalam kita punya normal day basis. Okay? Yang benar, Allah Ta'ala alam, atas dasar kajian para ulama kita, yang benar adalah apabila seseorang itu memegang orang yang bukan muhrim dalam keadaan sengaja dan dengan syahwat, maka itu yang terbatalnya wuduk. Tetapi bagi mereka yang terlanggar, pegang wanita tanpa sengaja, tanpa syahwat, tanpa apa-apa, contoh bagi change makcik tu ke, jalan-jalan swing tangan terlanggar orang Cina ke mana kan kat MRT, maka itu semua tidak sampai membatalkan wuduk. Okey. Tetapi kalau dari segi mazhab Syafi'i, maka consider sebagai membatalkan wuduk. Sama juga dalam kes suami dan juga isteri. Kisah yang paling popular dan kontroversial, pegang antara suami dan juga isteri, adakah batal wuduk ataupun tidak? Okay. Dalam mazhab Syafi'i batal wuduk. Kan? Kerana apa? Kerana isteri ni adalah mahram muabbad, mahram muaqqat. Soal mahram terbagi kepada 2. Satu dikatakan sebagai mahram muabbad, lagi satu mahram muaqqat. Mahram muabbad ni maksudnya dia jadi mahram kita seumur hidup. Kita tak boleh nak kahwin dengan dia, tak boleh apa. Mahram yang tetap dengan kita. Siapakah itu? Mak kita, bapa kita, kakak kita, makcik dan sebagainya. Itu mahram yang muabbad. Mahram muaqqat adalah mahram yang terjadi atas dasar ketentuan waktu. Sebagai contoh, saya dan juga isteri saya dulu bukan mahram. Lepas dah bernikah baru jadi mahram. Itu maksudnya mahram yang ditentukan waktu. Bila cerai dah bukan mahram lagi. Tapi dengan mak bapak tak boleh cerai macam mana pun. Dengan adik-beradik tak boleh cerai. Jadi mahram muabbad dan mahram muaqqat. Mahram muabbad iaitu mahram yang sentiasa seumur hidup ni, macam mana pun kita pegang dia tak akan batal wuduk. Mahram muaqqat ni sekarang ada khilaf. Mahram muaqqat ni adalah mahram yang terjadinya mahram antara kita dua berdasarkan atas sebab ikatan. Okey. Ini yang terjadi perbezaan pendapat. Sama ada kita pegang isteri kita ni batal wuduk ke tidak. Sedangkan dia mahram kita. Kita boleh tengok aurat dia, kita boleh bersatu dengan dia, kita boleh pegang tangan dia. Tapi masalahnya kita bila pegang tangan dia, adakah batal wuduk ataupun tidak?
Ini yang terjadinya hukum masalah ni sama dengan hukum kalau kita terlanggar wanita kat luar. Sama hukum ni. Jadi kalau sebagaimana saya katakan, ada pendapat yang lebih dekat Allahu alam, kalau kita pegang dia dalam keadaan syahwat baru dibatalkan wudu. Kalau pegang tanpa ada syahwat maka tidak membatalkan wudu. Kan itu adalah pendapat yang lebih dekat, lebih benarlah, Allah Taala alam. Jadi sekarang ni apabila lepas daripada solat, kan selalu kalau suami dan isteri salam macam mana? Isteri dalam telekung kan, tangan dalam telekung, kemudian pegang tangan suami dalam telekung. Okey, dan ini yang jadi dispute lah antara even tu mak bapak saya pun. Saya pernah sekali waktu kecil-kecil, umur saya 10 tahun ke 9 tahun, nak solat maghrib ni, tiba-tiba saya dah ready dekat sejadah, tiba-tiba dia bernekar. Cakap, abang ni dah nak wudu ni. So saya tengok apa pasal ni? Cakap, saya tak faham. Tiba-tiba dua-dua pergi ambil wudu balik. Tapi muka dah marah-marah lah pasal terlanggar je. Terlanggar dan gaduh. And it happen banyak kali lah. Okay, terlanggar sikit pun, bang berapa kali saya cakap dengan gini-gini. Okey lah, saya pun diam, saya tak faham. After saya belajar, baru saya faham, oh rupanya dalam mazhab Syafi'i, pegang sengaja sama ada sengaja ke tak sengaja, syahwat ke tak syahwat, terlanggar, batal. Kerana itulah suami dengan isteri terbatal wudu. Kan, jadi kalau dia salam pun dia pakai telekung. Kan, kalau nak pegang suami pun dia pegang. Kan, macam mana? Saya tak buat lah. Salam. Kan? Jadi terbatal. Maksudnya dalam sisi mazhab memang betul macam itu. Tapi bila saya tengok balik dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, saya jadi question. Sebabnya pada zaman dahulu Nabi Muhammad SAW bila dia nak keluar dari masjid, Nabi Muhammad ada isteri-isteri kan, ada ramai antara isteri dia. Bila Nabi Muhammad SAW nak keluar pergi ke salat, dalam hadis Aisyah radhiyallahu anhu, riwayat daripada Bukhari dan Muslim, dia katakan bahawa apabila Nabi Muhammad SAW ingin keluar pergi menuju ke masjid, dia akan salam isteri-isteri dia dan cium waktu qubbila, dan cium isteri dia. Kemudian dia pergi ke salat. Riwayat tersebut tidak mengatakan bahawa selepas dia cium kemudian Nabi mengambil wuduk dan salat. Dia lepas cium tau, cium isteri, bukan cium ni lah, tapi cium pipi, waktu bila fi faqda, okey, cium di pipinya, kemudian dia terus keluar pergi ke salat. Jadi saya question, macam mana ni kalau salam isteri dan cium isteri kemudian pergi ke salat, tidakkah itu membatalkan wuduk? Hadis yang kedua, saya terjumpa hadis Aisyah juga di Bukhari. Pada satu ketika Nabi Muhammad SAW tengah salat di pertengahan malam, salat tahajud, di dalam rumah yang sangat kecil. Rumah kecil, kalau kita baring, kita nak sujud, tak ada space kan. Ketika itu bila Nabi nak sujud, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha tengah tidur dan baring. Bila dia nak sujud dalam keadaan gelap tu, kemudian Nabi SAW notice ada kaki Aisyah dekat situ. Dia nak sujud. Apa yang Nabi buat? Nabi pegang kaki Aisyah dan alihkan ke tepi dan kemudian dia sujud. Sekarang ni pegangnya Nabi kepada kaki Aisyah bagaimana? Tak membatalkan wuduk, tetapi Nabi teruskan salat. Kedua, ketiga, hadis Nabi Aisyah juga datang daripada riwayat Muslim. Dia katakan apa? Bahawa ketika Nabi Muhammad SAW tengah salat di pertengahan malam, ketika itu dalam keadaan gelap, Aisyah radhiyallahu anha sedang mencari benda. Kemudian dia terpegang kepada kedua kaki tumit Nabi SAW ni. Okey, pasal tengah sujud kan, kedua tumit Nabi, Aisyah radhiyallahu anha terpegang. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha pun berlalu pergi dan Nabi SAW teruskan dengan solat dia. Kalau seandainya pegangnya suami dan juga isteri membatalkan wuduk, sudah tentu dalam hadis tersebut mengatakan bahawa Nabi terus membatalkan salat dan pergi mengambil wuduk. Jadi di sinilah saya jadi question, kenapa orang kata batal wuduk antara suami isteri, dan kemudian berjumpa pula dengan hadis yang Nabi dengan isteri dia tak batal wuduk. Konflik. Ini yang saya kata explain tadi lah. Dalam mazhab Syafi'i memang dia gunakan literal, iaitu mengatakan la masa, pegang, sama ada sengaja ke tak sengaja, batal wuduk. Tapi apabila kita tengok balik dekat hadis-hadis yang menyokong kepada pendapat imam mazhab yang lain, Hanafi, Maliki dan juga Hanbali, rupanya yang lebih dekat dan lebih kuat adalah apabila kita pegang tanpa ada syahwat maka tidak membatalkan. Dan juga kalau yang membatalkan itu kalau kita pegang dia dengan syahwat. Kalau dengan syahwat tu yang akan membuatkan pasangan keluar air mazi. Jadi batalnya wuduk tu adalah kerana keluarnya air mazi daripada kemaluan suami ataupun isteri. Jadi di sinilah apabila suami dan isteri solat, apabila salam dan sebagainya, salam seperti biasa tanpa ada syahwat, nak pergi kerja, nak pergi masjid dan sebagainya, cium di dahi sekadar tanda kasih sayang, bukan kerana syahwat kan, dan normal punya benda kan, cium tak ada syahwat apa-apa, maka itu semua tidak membatalkan wuduk dari sisi mazhab selain daripada mazhab Syafi'i, dan Allahu a'lam itu adalah lebih dekat dengan daripada sunnahnya. Tetapi pada masa yang sama, saya tidak menafikan orang yang mengamalkan begitu. Mungkin lebih
dekat kuat dengan mazhab Syafi'i rahmatullahi alaih. Tetapi saya selalu beri pesanan bagi mereka yang kuat dengan mazhab Syafi'i, jangan sampai kita menyalahkan orang yang berpendapat lain daripada kita. Kerana kita yang mengaku mazhab Syafi'i sekalipun kadang-kadang terkeluar daripada mazhab. Siapa dekat sini yang pernah pergi tempah baju? Pernah, rasa-rasa semua pernah. Lepas nak pergi tempah baju nanti kena bayar deposit, kan? Lepas tu nanti balance upon collection, kan? 50% bayar dulu, kita beli wardrobe lah sebagainya. 50% bayar dulu dan kemudian 50% bila barang tu sampai. Dari sisi mazhab Syafi'i, transaction tu tak sah, batil, tak sah transaction tu. Kenapa? Kerana kita bayar sesuatu dalam keadaan benda tu tak pasti dia jadi ke tak. Dalam kaedah fiqh nama dia bai'ul gharar, satu jual beli yang satu jual beli yang samar-samar. You pay the deposit, sekali tiba-tiba katil tak datang, apa kita nak buat? Jadi maksudnya pembayaran deposit tu adalah satu perkara yang dalam mazhab Syafi'i tak sah. Okey, tapi kita buat juga kan. Siapa pernah beli air kat vending machine? Semua pernah beli air vending machine. Tutup 50 sen keluar air Fanta green kan? Air tak ada. Air tak ada. Okay. Tapi itu satu hal. Kalau air ada pun kita masuk vending machine kemudian keluar air. Sekarang dalam mazhab Syafi'i kena ada at-taradu bainahum. Okey, maksudnya kena ada keredaan antara penjual dan pembeli. Pasal tu dalam Malaysia ni biasa kita kalau beli barang dia kata saya jual dan saya beli. Mereka kuat mazhab Syafi'i. Tapi Singapura ni pakai mesin ni air Fanta kan, pakai mesin vending machine. Kalau kita masuk vending machine air, dengan siapa kita nak cakap saya beli? Vending machine pun tak cakap saya jual. Macam mana kita nak tahu vending machine tu redha dengan kita punya pembelian? Kan? Dia pun mungkin tak redha, terpaksa dia keluarkan pasal dia masukkan duit. Jadi tidak ada ijab dan qabul antara kedua penjual dan pembeli. Dalam mazhab Syafi'i tak sah. Bai'ul mu'atah, dalam sisi mazhab Syafi'i ada topik yang nama dia bai'ul mu'atah, iaitu pembelian dalam vending machine, iaitu pembelian di mana tidak ada ijab kabul. Mazhab Syafi'i tak sah. Jadi kerana itu saya katakan bagi siapa yang memang kuat mazhab Syafi'i, jangan sampai kita salahkan kepada orang yang berpendapat mazhab lain, kerana ini adalah bahagian dari agama. Dan juga dalam mazhab Syafi'i kita sendiri kadang-kadang terkeluar daripada dia. Okey, terkeluar daripada dia. Jadi sama juga dengan soal wuduk. Soal wuduk mazhab Syafi'i memang terbatal. Dia kalau terlanggar tanpa syahwat, ada syahwat terbatal. Tetapi yang lebih dekat dengan sisi agama Allah Taala alam adalah apabila kita terlanggar ataupun kita terpegang tanpa ada sembarang syahwat, maka ini semua dimaafkan dan wuduk kita masih lagi boleh teruskan. Dan kita teruskan seperti biasa, seperti mana Irsyad di Singapura pun keluarkan, apabila dalam soal umrah kita talfiq ke mazhab Hanafi. Tetapi dari segi normal basis pun sebenarnya begitulah. Okey, yang lebih dekat begitu. Allahu Taala alam. Ini saya cuma beri informasi-informasi yang untuk kita membuka minda kita, luaskan kita punya pemahaman tentang agama. Kerana agama ni diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dikatakan apa? Ad-din yusr. Maksudnya agama ini adalah agama yang mudah, bukan agama yang menyusahkan. Dia memang agama yang mudah, tapi bukan untuk kita memudahkan ikut sesuai nafsu. Tapi memang agama tu essence dia memang mudah. Dia jadi mudah kalau apa? Kalau kita faham. Kalau kita faham, kita belajar tentang agama, sebenarnya oh ini yang lebih benar, oh ini lebih benar, dan kita akan dapati bahawa sebenarnya agama ni indah dan mudah. Kan? Daripada soal wuduk, daripada soal wuduk yang terlanggar boleh jadi gaduh. Dah tahu tentang ilmu ni, sekarang ni kalau terlanggar pun masih ada sakinah, masih ada mawaddah, kasih sayang, oh tak apalah, it's okay kan, tak apa, kita teruskan dengan solat macam biasa. Okay? Jadi ini adalah sebagai informasi kepada semua. Jadi kalau kita buat tawaf, jangan risau, okay? Pokok pangkal dia, jangan risau. Kalau terlanggar tanpa sengaja, tanpa kita nak pegang orang tu dengan syahwat dan apa-apa, dan saya pasti tidak ada orang pegang dalam keadaan dia orang tu dalam syahwat, maka semuanya akan diteruskan dan tidak membatalkan wuduk. Okey, insya-Allah. Kemudian kita masuk kepada rukun yang ketiga. Bismillah. Rukun pertama ihram, rukun kedua buat tawaf, rukun ketiga adalah melakukan sa'i. Melakukan sa'i adalah perjalanan kita berbolak-balik. Beginilah sedikit rupanya. Yang bagi yang tak pernah pergi, begini. Kita akan datang daripada hujung sini ke sini, kemudian kita akan pulang pula daripada sini ke sana. Sini ke sini, sini ke sana. Okey, iaitu sini sana tu mana? Safa dan juga Marwah. Okey, bukit Safa dan juga bukit Marwah. Essence of sa'i ni sebenarnya kita berjalan-jalan berputar balik ni adalah sebenarnya untuk kita mengimbas kembali bagaimana sebenarnya Siti Hawa
Siti Hajar alaihissalam melakukan sa'i. Ketika itu Nabi Ibrahim pernah tahu kisah dia kan? Pernah tahu? Pernah tahu? Saya kongsi bagi yang tak tahu. Okay, saya kongsi secara ringkas. Dulu Nabi Ibrahim ada 2 isteri. Isteri pertama nama dia Siti Sarah. Isteri kedua nama dia Siti Hajar. Bila dia kahwin dengan Siti Sarah, Allah tidak memberikan dia kurnia anak ketika itu. Kemudian dia kahwin dengan Siti Hajar alaihissalam, ada pula anak. Kalau daripada segi emosional wanita, lelaki tak mampu sini. Dia wanita kan, kalaulah kita kahwin dengan seorang lelaki, kemudian kita tak mempunyai zuriat, dan dia kahwin dengan wanita lain, dia ada zuriat, apa perasaan kita? Sakit ataupun sedih dan sebagainya kan. Dan kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar alaihissalam pergi jauh daripada Siti Sarah. Pergi jauh. Kerana ketika itu Siti Hajar dah melahirkan anak Nabi Ismail alaihissalam. Bila Nabi Ibrahim bawa Siti Hajar dengan Nabi Ismail berjalan pergi dekat tengah-tengah kota pasir tu, padang pasir, dia pun tak tahu mana dia pergi. Dia tak tahu mana dia pergi. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan dekat isteri dia dengan anak dia, tinggal dekat sini. Tengah-tengah padang pasir, tak ada apa-apa. Dia suruh Siti Hajar stay kat situ dengan anak dia. Nabi Ibrahim pun pergi berjalan. Bila Nabi Ibrahim pergi berjalan, Siti Hajar panggil lah Nabi Ibrahim kan, kenapa kau tinggalkan aku dekat sini? Nabi panggil Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim buat bodoh, berjalan lagi. Dia panggil lagi kali kedua kali, wahai Nabi Ibrahim, kenapa kau tinggalkan aku di tengah-tengah padang pasir dengan anak aku Nabi Ismail di sini? Aku tidak mempunyai apa-apa bekalan. Nabi Ibrahim jalan lagi. Kali ketiga, Siti Hajar panggil lagi, wahai Nabi Ibrahim, adakah ini suruhan daripada Allah? Nabi Ibrahim ketika itu baru dia pusing. Dia pusing, ya, ini adalah suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru Siti Hajar dengar tu, dia katakan, kalaulah ini suruhan daripada Allah, aku percaya yang Allah akan menjaga kita. Pergilah. Baru Nabi Ibrahim pergi. Nabi Ibrahim pergi, kemudian dia pergi sampailah di belakang gunung, kemudian dia melihat kepada isteri dan juga anak dia yang dia tinggalkan. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa untuk menjadikan tempat ini sebagai tempat yang diberkati. Ketika itulah Nabi Ismail alaihissalam dengan ibu dia Siti Hajar alaihissalam ketika itu bawa cuma beberapa kurma yang cukup bekalan untuk 3 hari. Ketika Siti Hajar ni dia tengah breastfeed anak dia Nabi Ismail. Apabila dah lalu 3 hari, habis dia punya bekalan, dah habis dah. Apa dia buat? Siti Hajar pun lari dan menuju ke bukit yang nama dia adalah Bukit Safa. Bukit Safa. Kenapa dia naik dekat atas bukit tersebut? Dia naik di atas bukit tersebut adalah untuk tengok kalau ada Arabs ataupun any caravan yang berjalan, dia nak kejar, dia cakap dia nak minta air sikit. Sebab dia breastfeed, kan susu pun dah makin mengering, tidak ada makan dan minum. Dia naik ke atas Bukit Safa, dia tengok tak ada. There's no one. Kemudian dia terdengar suara dekat another end, nama dia Bukit Marwah. Dia pun lari daripada Bukit Safa, jalan, kemudian dia pergi ke Bukit Marwah. Bukit Marwah pun sama, dia tengok tak ada. Dia dengar suara macam ada orang dekat Bukit Safa. Dia patah balik dekat Bukit Safa. It happens for 7 times. Okay, 7 times. Sampailah dia terakhir di Bukit Marwah. Sampai terakhir di Bukit Marwah. Dalam hadis riwayat Muslim, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengirim Jibril alaihi salam. Kemudian Jibril mengetuk menggunakan tumit dia di tanah di sebelah Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian tiba-tiba terpancarlah air Zam-Zam di bersebelahan dengan Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Siti Hajar alaihissalam nampak ada air Zam-Zam yang terpancar, Siti Hajar kemudian lari pergi dekat air Zam-Zam tersebut. Apa dia buat? Bila kalau air dah kena tanah, tanah tu jadi apa? Basah, kepal kan? Dia kepal kan? Kemudian dia jadi lumut gitu. Kemudian dia kepalkan air tanah tu supaya air Zam-Zam tu kalau terpancar, dia akan jadi macam fountain kat situ. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi ada mengatakan, kalau bukan kerana keberkatan ataupun kerana usahanya Siti Hajar untuk kepalkan tanah tu, sesungguhnya air Zam-Zam dah jadi seluas lautan. Tapi kerana keberkatan Siti Hajar alaihissalam yang lari dan kepalkan air Zam-Zam, sampai sekarang manusia dapat menikmati air Zam-Zam tersebut. All thanks to Siti Hajar. Kan? Itu adalah kisah di sebaliknya. Kita buat sa'i ini adalah untuk mengimbas bagaimana Siti Hajar sebenarnya mencari rezeki untuk anak dia sampai begitu sekali. Kemudian dia berlari daripada Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Kalau kita perasan, antara Safa dan Marwah ni ada green area kat sini kan. Yang biasa green area ni apa kita buat yang tak pernah pergi? Kita berlari-lari anak. Kenapa kita lari anak? Ini question dia, kenapa kita lari anak? Kita mesti tahu kenapa kita buat. Jangan kita duk buat je kan. Kenapa kita lari anak dekat sini?
Sebabkan pada zaman dahulu padang pasir kan, kita ingat dia turun daripada bukit jalan. Ketika itu di sini ada tempat sebuah lembah yang dia punya tanah dia ke bawah sedikit kemudian naik balik. Dan apabila Siti Hajar alaihissalam lalu dekat lembah tersebut, dia akan lari dengan keadaan yang lebih pantas sedikit daripada dia berjalan sebelumnya. Macam orang turun hill lah, kan, turun dan naik balik. Di sinilah tempat dia. Tanda itulah di tempat hijau ni kita berlari anak, untuk kita ikut bagaimana sebenarnya Siti Hajar go through dia punya sa'i itself. Okay, this is the reason behind the green area ni. Okay, jadi bila kita berlari anak, this time kita dah tahu di sinilah tempat Siti Hajar alaihissalam dulu lari kerana dulu ada slope. Sekarang dah tak ada lah, masjid flat ground. Okay, dulu ada. So just an indication sahaja. So sa'i ni happen beginilah. Siti Hajar dekat sini, patah balik dekat Marwah, patah balik dekat Safa, Marwah, Safa. Just be reminded, tawaf tadi 7 kali, sa'i pun patah balik 7 kali. Tapi 7 kali dia is consider Safa to Marwah bukan one set. Kalau one set parah, 14 kali. 1, 2, 3, 14 kali. Okay, and ni happen dekat teman saya dulu bila kita tengah buat umrah. Kita ada kawan-kawan kan, habis semua step pro lah. Okay, jom kita masing-masing kita buat umrah masing-masing. Papa jumpa kat Marwah, cakap Papa jumpa Marwah. Kita dah jumpa, kita 4 orang kan, jumpa 3 je timbul, lagi satu tak timbul. Setengah jam 40 minit. Mesej tak reply. Habis kemudian dia reply, dia cakap, okay, aku dah nak habis, lagi sikit. Dia bilang lagi sikit sampai 40 minit. Habis sampai Marwah, cakap, mana kau pergi? Nama dia Erwin. Win, mana kau pergi Win? Cakap, aku buat penat tadi, jauh saya. Cakap, berapa kali kau buat? 7 lah. Macam mana kau buat? Safa 1, 2, itu dah 14 kali, bukan 7. Serius lah 14 ni macam mana? Kau dah tak tahu macam mana? Kita buat lagi umrah. Kan? Bila kita dekat kat Madinah je sedekat. So dia pun first time buat umrah, so dia tak tahu kan. Jadi just be reminded lah, Safa ke Marwah consider 1, Marwah ke Safa consider 2, 3, 4, 5, 6 kita akan habis di Marwah 7. Okay, by the time dah sampai 3, 4 kaki dah lengur dah. Dah pernah pergi tahu dah. Dah tengok time bila nak habis, dah jalan dah. Betul saya paling lama buat umrah saya 5 jam dekat 6 jam. Sebabnya saya telah guide jemaah yang umur 80 lebih tahun. 80 lebih tahun tak naik wheelchair, nak jalan buat sa'i. Tapi grup ada yang laju-laju kan, yang muda-muda. Saya nasib baik ada satu pegawai yang tolong. Saya cakap, okay, yang muda ikut pegawai ni, tak apa, saya tolong yang. Dan ketika itu pula, kebetulan saya tengah bawa anak carrier bawa anak buat umrah 6 jam. Agak-agak macam ada pinggang, betul-betul sakit. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan, saya tidur throughout sampai tahlul baru dia bangun. Tapi saya buat tu lah, jalan slow. Itu saya selalu pesan kalau pergi dengan group, make sure kita move as a family lah. And mesti ada tweak here and there. Kan kadang-kadang kita gerak laju and then tertinggal orang kat belakang, hati sakit dan sebagainya. Because saya tahu Guru Hijrah mesti boleh buatnya lah. Yang cepat pergi dulu, yang lambat kita akan setia dengan pegawai lagi satu dan sebagainya. Okay? Tapi Safa dan Marwah beginilah, penat dia adalah berjalan. Tawaf dah berjalan, sa'i pun kita akan berjalan lagi, patah balik. Dekat Safa, dekat ibadah sa'i ni, apakah doa yang kita baca? Tak ada doa yang wajib untuk kita baca. Bebas. Nak baca Quran, nak istighfar, nak apa-apa, nak sambung dengan berdoa pun boleh. Tapi betul, kalau ikut reality, kadang-kadang bila kita doa all the way, kita jenuh juga sampai tak tahu nak doa apa. Okay? Jadi dekat sini kita boleh berdiam diri, jalan, relax ourselves. Kalau nak berbual pun boleh. Okay? Ibadah umrah ni bukan macam salat. Saya pernah jumpa jemaah yang tak nak berbual. Dia tak nak berbual. Dia ingat macam solat lah, dalam keadaan status ihram dia tak berbual, berzikir. Kita tanya dia soalan, dia tak nak berbual. Saya cakap ibadah umrah ni boleh berbual, bebas. Cuma jangan buat benda yang merepek lah, bombat ke apa ke kan. Jalan-jalan kau tengok kain orang tu. Adalah, kacau. Cakap kan kain ihram kadang lelaki terbuka semua. Apa dia buka ihram ni? Show off badan lah. Dia saya cakap reality, usah kita pun dulu pernah buat kan. That happen. Cakap ni show off badan, dia buka kain ihram lah, apalah, ni lembab lah, apalah. Tengok dia ni lari macam ni. Macam-macam. Sesaat free kan, jalan je. Patah balik. Kalau yang muda sihat, okey lah, jalan relax. Yang selalu yang parah, selalu yang orang yang berumur, kaki sakit dan sebagainya. Tapi yang muda ni kalau kita dengan member buat umrah macam gitu, jalan. Saya selalu malas nak layan. Kita adalah this one friend yang macam gitu kan, yang selalu buat repeat, cuba buat lawak-lawak bodoh je kan. Kita diam je lah buat bodoh dengan dia. Tak apa lah, kau nak cakap apa pasal aku nak buat umrah.
Ada satu yang kali pun saya pergi juga. Saya pegang Quran, baca Quran. Itu perempuan je. Cakap Kim, kau ingat yang last time kita buat? Saya cakap dia aku nak habiskan piece. Dia okey. Dia boleh lagi. Dia duduk. Kacau. Itu tak bagus buat kawan lah. Okay? Tapi kalau kawan masing-masing faham then okey. Tapi dalam kisah ini bebas, tidak ada doa yang khusus. Sama juga kalau kita betul-betul fokus nak buat doa kita sendiri, maka dipersilakan. Okey, banyakkan berdoa. Kemudian dalam sa'i ni dia tak macam tawaf. Maksudnya dalam sa'i ni tak perlu dalam keadaan berwuduk. Kalau tawaf perlu berwuduk. Okey, kalau dalam sa'i kita terbuang angin ke apa ke tidak ada masalah, boleh teruskan sahaja. Sa'i syarat dia tidak perlu berwuduk. Cumanya, okey, dekat sa'i ni ada satu tempat yang disunahkan untuk kita membaca doa kerana di tempat itu dikabulkan doa kita. Tempat mana? Iaitu di atas bukit. Jangan tertinggal. Okey, kalau tak dapat 3 kali, buat 1 kali pun tak apa. Okey. Saya ulang, bila kita dah habis tawaf dan minum air Zam-Zam, kita akan menuju pergi ke Bukit Safa, Safa start. Bila kita nak menuju pergi ke Bukit Safa ni, insya-Allah this one will be guided lah by the mutawif. Bila kita menuju pergi Safa ni, kita akan baca ni, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Nanti kita akan guided ni insya-Allah benda ni. Kemudian kita akan baca abda'u bima bada Allahu bi. Maksudnya, aku memulai dengan apa yang dijadikan permulaan oleh Allah. Allah jadikan permulaan tu apa? Inna Safa wal Marwata. Sesungguhnya Safa dan Marwah. And then we make a claim, abda'u bima bada Allahu bi. Aku akan mulakan dengan apa yang dijadikan permulaan oleh Allah. Allah mulakan dengan Safa, and then dikatakan kepada Marwah. So that's how I started my sa'i. I started with Safa, and then I ended at Marwah. So kita akan pergi ke Bukit Safa. Di dalam ibadah sa'i ni ada satu tempat yang dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu di atas Bukit Safa. Bukit tu sendiri. Di atas bukit tu kita disunahkan untuk memandang kepada Kaabah, kemudian kita membaca zikir dan kita doa khusus kita kepada Allah. Asalnya kita kena buat 3 kali. Maksudnya zikir, doa, closing zikir. Okey, zikir 3, doa 2. Zikir, doa, zikir. Tapi kadang-kadang kita buat dalam grup dan kita buat dalam keadaan yang penuh sesak, dia tak kosong gini, kadang-kadang sesak betul. Kita tak mampu untuk buat 3 kali zikir sebab lama sangat. Zikir dia adalah apa? Zikir dia adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian kita berdoa, Ya Allah, berikanlah aku kesihatan, berikanlah aku keberkatan, berikanlah aku rezeki, berikanlah aku takwaan, berikanlah aku penyucian hati dan sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Ada masa lebih sikit, ulang lagi zikir yang kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dah habis, kita berdoa lagi. Dan doa yang kedua, kita closingkan dengan lagi satu zikir. Jadi zikir 3, doa 2 kali. Kadang-kadang tak mampu, be realistic. Kadang-kadang tak mampu untuk buat. Sebab kadang-kadang bila saya cakap 3 kali zikir, orang tu buat 1 kali dan kemudian dah kena tolak pergi, rasa macam tak sempurna. Jangan. Okey, kalau tak mampu untuk buat 3 kali, buat 1 kali zikir dan 1 kali doa dan jalan. Kalau tak mampu untuk buat zikir, susah, baca Arabnya lambat dan sebagainya, doa je. Okey, pergi atas bukit dan pergi tengok Kaabah, kemudian doa. Ya Allah, berikanlah aku kesihatan untuk aku komplitkan ibadah umrah ni. Ya Allah, sekian dan sekian dan sekian. Okey, jadi kita berdoa saja. Yang penting di atas bukit kita berdoa. Begitu di atas Bukit Safa, nampak semua orang berdoa. Ni Kaabah. Begitu juga dekat atas Bukit Marwah, orang akan berdoa on the opposite side, facing Kaabah. So dia naik Bukit Safa, dia face Kaabah, dia berdoa. Dia berjalan pergi Marwah, naik atas Bukit Marwah, facing Kaabah, dia berdoa. Naik atas Bukit Safa, berdoa for 7 times. Sampai ending, at the last one dekat Marwah, Bukit Safa yang the 7th lap, last one dekat Bukit Marwah tu, face Kaabah and then berdoa. Kemudian selesai. Ini adalah amalan sebahagian sahabat dan ulama salaf. Maksudnya ulama yang terdahulu. Mereka bila lalu dekat green area tu, dia akan baca Rabbighfir warham innaka antal azizul hakim. Boleh membaca, kalau tak baca pun tak ada apa-apa. Sebab kalau ada daripada Nabi, saya dah nukilkan dah. Seperti mana Nabi membaca di antara green area ni untuk membaca sekian-sekian. Tapi ini pun bukan daripada Nabi, tetapi kita mengambil dia kerana ianya adalah sebagai amalan para sahabat kita. Okey. Dan dalam agama kita adalah khairul quruni, sebaik-baik kurun adalah kurun Nabi, kemudian kurun sahabat, kemudian kurun selepas sahabat. Dan di antaranya lah kita mengambil sebagai satu syariat dalam agama.
Rabbighfir warham innaka antal azizul akram. Dia punya point dia adalah, ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, sungguhlah Engkau Maha Perkasa dan Maha Mulia. Maksudnya kita minta ampun dengan Allah. So kalau kita nak go to that green area, kita baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah pun boleh. Dan kerana essence dia adalah meminta ampun kepada Allah. Itu point dia. Okay? Ni macam ni green area dia. Okay? Jadi cukup dengan kita berlari-lari anak. Bagi yang lelaki, berlari-lari anak. Okay? Kalau pergi dengan grup macam biasa, jangan kita shoot sendiri lari sampai ke depan. Tapi it's okay kita jog on the spot ke, okay, sama-sama dengan grup. Even tu kalau kita tak lari pun tidak ada masalah. Okay? Kita walk with the group pun tidak ada masalah. Ini semua adalah sunnah. Okay? Bagi wanita cukup dengan berjalan. Okay? Kalau boleh lari anak dengan menggoyangkan badan dan sebagainya, maka kalau sihat, maka buat. Kalau kurang sihat, kurang upaya, jalan seperti biasa je. Okay? Tidak ada masalah. Jangan risau. Boleh, sa'i mudah, sa'i senang kan? Paling senang sekali. Pergi kat bukit berdoa, berjalan. Bukit berdoa, berjalan sampai Bukit Marwah habis. Kemudian setelahnya, lepas habis sa'i, kita masuk kepada rukun yang keempat. Rukun yang keempat adalah tahallul. Tahallul ni adalah lebih kepada bagaimana kita nak end kita punya umrah. Kita baca hadis Nabi Muhammad SAW, ya Allah, ampunilah mereka yang mengundul habis. Ini adalah perkataan daripada Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah berdoa. Dia katakan, ya Allah, ampunilah mereka yang mengundul habis. Dia berdoa untuk para jemaah yang melakukan ibadah umrah ataupun haji, sama ada yang pada zaman dia ataupun yang zaman akan datang. Dia doakan, ya Allah, ampunilah mereka yang menggondol habis, iaitu cukur rambut sampai habis. Dia bagi lelaki lah, cukur rambut botak sampai habis. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, bagaimana kalau cuma sekadar memindikkan? Dia tak nak cukur lah, dia nak pendekkan je. Beliau masih bersabda, ya Allah, ampunilah mereka yang menggondol habis. Kali kedua Nabi doakan. Sahabat tak happy lah. Sahabat cakap lagi, para sahabat balik bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cuma sekadar memindikkan? Beliau masih bersabda kali ketiga, ya Allah, ampunilah mereka yang menggondol habis. Para sahabat that time rasa macam, kenapa pengampunan dosa selepas habis umrah ni untuk orang yang cukur je? Macam mana orang yang tak nak cukur takkan dosa dia tak diampunkan? Kemudian para sahabat kembali bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cuma sekadar memindikkan? Baru beliau menjawab, dan juga bagi yang memindikkan. Jadi doa untuk yang cukur rambut habis ni bagi laki-laki adalah 3 kali pengampunan untuk dia. Nabi SAW doakan. Dan bagi yang sekadar memindikkan sahaja, maka pengampunan yang Nabi SAW doakan adalah sekadar 1 kali sahaja. Nah, jadi bagi yang first time, selalunya saya memang menggalakkan untuk cukur habis lah. Tapi the point is that, bagaimana kita nak mendapatkan doa Nabi yang 3 kali pengampunan untuk kita tu? Dia cakap dengan kita menggondol habis kan? Sebab ada happen dia adalah bagi laki-laki, once dia habis sa'i dekat Bukit Safa, nanti ada orang yang offer dia untuk potong rambut. Maksudnya dia akan cakap tahallul, nanti dia cakap potong sikit dulu, nanti dekat baba nanti kau boleh cukur habis. Kau potong sikit dulu. Kenapa nak potong sikit dulu? Is to keluarkan diri kau daripada ihram. So kau bebas, tak payah jaga padang larang lagi. So kau potong sikit dulu kat sini, nanti pergi baba kau cukur gondol habis. Kalau dia potong sikit dulu, maksudnya dia dah dapat this category. Dah tak dapat dah. Walaupun after that dia gondol habis, dia tak dapat pengampunan. Is how we end our umrah. Okay? Is how we end our umrah. Ini ada orang katakan sebagai istilah tahallul syar'i. Maksudnya tahallul secara syar'i, secara half dulu, tahallul half dulu. Nanti cukur gondol kau boleh cukur. Kau tetap akan dapat pahala Nabi yang 3 tu. Jawapannya tidak. Is how we end our umrah. So kalau yang lelaki nak dapat 3 kali doa, once dah habis umrah saja, straight away pergi dekat barber and then cukur rambut. Okay? Straight away pergi barber and cukur. The cukur is our tahallul. That's how we end our umrah. Okay? Kalau yang tak nak cukur, then you can by all means lah gunting sikit. Cara gunting pun macam mana? Dalam mazhab Syafi'i, seperti biasa, sekurang-kurangnya 3 helai rambut. That's why dia ambil sikit kat sini, dah habis lah. Kalau dari segi mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, dia kena pendekkan rambut dengan sama rata. Maksudnya JI. Kalau dah JI, might as well botak sekali, kan? Dari segi mazhab Hanafi pula, at least nak kena 1/4 of kita punya head, the amount of the hair. Kita ada 4 part, 1, 2, 3, 4. So pendekkan tu kita at least nak kena ada amount of 1/4 of kita punya head. This amount of hair lah. Potong. Okay? So ada berbeza pendapat lah.
kan. Kalau biasanya kita mazhab Syafi'i sikit je kan. Dan bagi selalu kalau saya bawa jemaah-jemaah yang mungkin corporate, kerja office dan sebagainya, dan orang tak keen sangat nak potong botak, macam tak handsome lah, pergi pakai smart botak licin kan. So diorang tak keen sangat nak potong botak, diorang akan potong sikit je. Diorang akan potong sikit je. So yang bagi lelaki, kalau nak dapatkan doa Nabi yang banyak, maka straight away lepas umrah pergi barber and then cukup, bismillah. Kalau tak nak, then potong sikit je, tak apa, okay, potong sikit. Ustaz, Yes. kalau sekiranya, kalau sebelum kita pergi, kalau kita dah asyik botak, Kalau sebelum pergi, dah botak, ada botak cantik. dah botak izin. Ah. Okay, dia sama macam orang kalau nak buat umrah kedua, ketiga lah. Umrah yang pertama dia dah botak licin. Sekarang dia nak buat umrah yang kedua, dia nak botak licin tapi tak ada rambut nak botak kan. Jadi cukup sekadar lalu blade tu di atas kepala. Lalu je. Sebab botak licin ni okey lah, kalau macam buat umrah biasanya kalau tak pun at least dia ada sikit-sikit. Dan dia akan. Saya pernah sekali buat umrah. Yang pertama saya buat untuk diri saya, kedua saya buat badal kan. Kemudian yang kedua tu rambut dah botak licin. Kemudian saya pergi kat barber. Dia nak suruh lalukan blade, dia lalukan lah. Dia lalukan. Kemudian ambil about 1 or 2 months lah. Saya punya scalp semua terkopi. Keluar putih. Pasal bila jemaah macam tegur cakap, ya asal rambut kau putih-putih. Saya tengok semua putih-putih, scalp terkopi, darah-darah. Pasal dah licin, habis kita lalu blade lagi kan. Terkena tak tahu, terkena kat scalp. Saya cuci, keluar, dah bersih semua. Nanti after a while nanti keluar putih lagi. Dia macam orang kena penyakit tu. Malu lah, saya malu. Pasal semua putih-putih teruk. Saya ambil gambar dekat. Betul-betul paiseh. Tapi itulah, itu antaranya perkara yang Nabi SAW menganjurkan untuk kita sebagai para jemaah, untuk kita melakukan umrah ni sebenarnya hanya satu kali dalam satu perjalanan. Sebenarnya umrah untuk kita lakukan ni saya sampaikan berdasarkan ilmu dan saya dasarkan berdasarkan ilmu. Tapi saya pasti bahawa travel agency selalu offer untuk buat umrah sebanyak 3 kali. Okay? Tapi offer umrah tu adalah bagi mereka yang nak buat lah. Tapi kalau dari sisi agama, dari segi apa yang Nabi SAW menganjurkan, adalah satu kali perjalanan adalah equal to satu kali umrah. Nabi SAW sepanjang kehidupan dia buat umrah berapa kali? 4. Dan 4 kali ibadah umrah Nabi ni, Nabi SAW melakukan di perjalanan yang berbeza. Jadi untuk kita melakukan ibadah umrah berkali-kali dalam satu perjalanan, maka itu tidak ada sembarang contoh daripada baginda SAW. Tapi boleh tak kita buat? Kalau nak buat dipersilakan, okey je, tak ada masalah. Cuma kalau kita nak ikut macam mana yang Nabi buat, maka Nabi cuma buat satu kali perjalanan, satu kali umrah. Kerana itu saya katakan, dalam agama ni it's not about the quantity, it's about the quality. That's why for every ibadah kita buat, one time kita buat satu kali umrah tu, that is the best umrah yang kita buat in our whole life. Once dah habis, kita fokus kepada apa? Kita fokus kepada buat tawaf sunnah. Kerana para ulama mengatakan dalam ibadah umrah ni yang paling digalakkan adalah tawaf sunnah, terutama bagi mereka yang datang daripada jauh. Okey, sebab ada orang question, dalam kat Mekah ni dekat mana satu yang perlu aku buat lebih? Nak aku baca Quran ke, solat sunnah banyak-banyak ke, tawaf sunnah? Para ulama mengatakan tawaf sunnah. Hatta Syekh Shalih Utsaimin juga dan juga beberapa ulama mengatakan bahawa tawaf sunnah adalah ibadah yang paling utama dalam ketika kita berada di kota Mekah. Sebab Kaabah tu kita akan experience pada ketika tu je lah. Kalau sunnah-sunnah yang lain mana-mana kita boleh buat, tapi tawaf sunnah ketika itu saja. So perbanyakkan tawaf sunnah. Okay, yang kedua, saya selalu katakan bahawa banyaknya umrah tak bermaksud banyaknya pahala. It's not about the quantity, it's about the quality. Okay, satu kali umrah mantap, perfect, semua fokus berdoa, rasa itu adalah yang lebih terbaik. Sebab ada orang buat berkali-kali umrah, tapi at the end of the day dia tak rasa. At the end of the day dia rasa macam, dia rasa penat je lah. Penat buat umrah 3 kali tapi tak rasa the essence of umrah. Okay, dan saya pasti rata-rata semualah travel agent dia offer umrah 3 kali. Tapi offer tu adalah bukan satu perkara yang saya yakin bahawa travel agency tak pernah memaksa macam kita kena buat umrah 3 kali. Tak. Ini saya sampaikan sahaja. Yang sebaiknya ikut sunnah adalah umrah sebanyak sekali, selainnya perbanyakkan tawaf sunnah. Kalau ada yang nak buat umrah yang kedua, dipersilakan, sama ada badal umrah ke, umrah untuk sendiri ke, dipersilakan. Okey, dipersilakan. Dan kali itu, kalaulah kita pergi umrah sekali dalam satu perjalanan, maka cukup dengan cukur rambut satu kali je lah.
Jadi tak ada efek apa-apa selepas itu. Ini adalah potong rambut pendek bagi yang lelaki-lelaki. Ini cukur rambut gundul bagi yang macam gini lah saya punya ni. Lebih kurang, tapi semua putih. Scalp. Dah rosak Adam. Tak tahu kenapa happen benda tu. Okey. Bagi yang wanita, bagaimana cara tahallul potong rambut juga adalah mengumpulkan semua rambut dan ambil di hujung, ambil sekurang-kurang sepanjang 2 cm, lebih kurang begini. Atau begini, bolehlah. Okey. Sepanjang 2 cm. Lebih kurang gini. Potong di hujung. Kumpulkan rambut, kemudian tahallul potong di hujung. Kemudian dah selesai. Okey. Sebaiknya kalau kita mampu untuk buat ni dekat hotel, maka itu adalah lebih baik untuk mengelakkan jaga aurat. Tapi kalau kita mampu untuk buat kat luar dalam keadaan jaga aurat, contohnya dalam tudung dan sebagainya, tak ada orang nampak, pun boleh kita lakukan. Okey. Itu Allah yang penting jaga aurat. Jangan, sebab kita akan nampak jemaah akan buka tudung, nampak semua tudung dan badan dia, semata-mata dia nak tahallul. That's not the right way lah. Okey. Jadi tahallulnya perempuan dan tahallulnya lelaki ni. Setelah selesai daripada tahallul, daripada sinilah kita bebas untuk kita melakukan apa sahaja seperti mana kita di luar ibadat umrah biasa. Okey, itu adalah seputar kata daripada bukan saya pula. Okey, itu adalah seputar kata daripada manasik umrah secara keseluruhannya. Okey, boleh semua? Ini saya ada edit dengan, saya ada buat satu, saya katakan dekat sini, wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Wahai jemaah sekalian, sesungguhnya ibadah umrah ini bukanlah satu jemputan yang datang dari manusia, akan tetapi ianya adalah jemputan yang datang daripada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkanlah diri dan hati untuk kita digelar sebagai tetamu Allah Subhanahu wa taala. Pastikan juga keikhlasan hati dalam kita beramal, dan juga ikutilah apa yang telah dipandukan oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ini bukan saya ni nak berat letak muka sendiri, tapi ini booklet saya print. Saya print out. Dia jadi satu buku. Okey. Jadi ala kulli hal, itu adalah manasik umrah secara amnya. Kalau kita lihat daripada awal sehingga ke akhir, mudah kan ibadah umrah. Tidak ada doa spesifik, dia adalah merupakan satu pergerakan ibadah saja, tawaf dan juga kemudian sa'i, pakai ihram. Cumanya kita nak kena jaga pantang larang, dan akhirnya adalah melakukan tahallul. Okay. Ada berapa sebarang soalan lain? Kalau tak ada, saya nak bagi satu heads up untuk yang tak pernah pergi. Dua perkara lah. Perkara yang pertama adalah berkenaan di dalam ibadah umrah dekat Mekah nanti. Biasanya dia akan melakukan sujud tilawah, okay, pada hari Jumaat, waktu subuh, di mana Nabi SAW selalu suka untuk membaca surah As-Sajdah pada ayat yang pertama dan surah Al-Insan pada rakaat yang kedua di dalam solat subuh pada hari Jumaat. Tapi all depends on the imam. Ada imam buat, ada imam tak buat. Okay. Kemudian kalaulah ada imam yang buat, biasanya kita ni tak faham kan macam mana kita nak sujud, bila nak sujud, kita pun tak hafal surah Sajadah macam mana. Itu yang di mana kalau kita dah sampai dekat hari Jumaat waktu subuh tu, kita relax sikit. Maksudnya kalau imam tu takbir, kita jangan terus bergerak lah. Okay, ni one of the tips yang mungkin kita boleh try to do lah, supaya kita tak terlari daripada rukun imam tersebut. Okay, jadi bila kita nak sujud tu, kita make sure kita put a pause on ourselves, and then kita tengok sama ada mereka ni yang Arab-Arab ni sujud ataupun mereka pergi rukuk. Kalau dia sujud, kita follow sujud. Kalau dia rukuk, maksudnya tak ada sujud tilawah lah tu. Itu cara shortcut lah. Okay? Maksudnya bila imam dah habis baca, contohnya kalau imam habis baca, contohnya kita ambil satu. Contoh dia baca walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Allahu akbar. Kemudian kita orang rukuk, kita ikut rukuk. Bagi tak faham kan, ini shortcut way lah. Tapi biasanya imam akan baca, kita akan dengar ayat ni. Innama yu'minuna bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujada
وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Allahu Akbar. Terus di sujud. Dalam sujud kita nak baca apa? Baca zikir biasa je. Okey, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Bangun dari sujud, Allahu Akbar. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum. Dia habiskan surah As-Sajdah sampai ke habis. Okey. Okey, biasa kalau nak tengok tips yang kedua adalah apabila imam start alif lam, prepare tu sajadah. Kalau dia start dengan ayat tengah-tengah, walana belum, okey dah tu tak ada apalah. Kalau dia start je alif lam mim, tu prepare mesti ada sujud. Okey, dalikal kitab la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftara bal huwal haqq wa dia start. Okey, itu dah prepare. Rakaat pertama ada sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan di pertengahan pembacaan. Okey, itu yang pertama, Jumaat. Dan yang kedua, dekat Mekah, bagi yang first time, dekat Mekah ni bila solat subuh ni mereka tidak ada kunut seperti mana kita yang ada dekat Singapura. Dekat Singapura ni kita ada kunut kerana kita berpegang kepada mazhab Syafi'i rahmatullahi alaih. Tetapi di sana dia berpegang kepada mazhab Hambali yang berpegang kepada kunut subuh secara spesifik tidak ada. Yang ada di kunut dalam solat fardu hanyalah kunut nazilah. Kunut nazilah yang biasa kita baca dekat masjid sekarang ni, kunut itu yang diamalkan. Tetapi kunut subuh secara spesifik mereka tidak berpendapat sedemikian rupa. Jadi subuh mereka di sana adalah solat 2 rakaat seperti biasa. Okay, tidak ada kunut. Okay. Kenapa begitu? Itu adalah persoalan fiqh lah. Sama juga kisahnya adalah berdasarkan hadis yang mana Nabi SAW, Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi mengatakan bahawa dia berjumpa dengan satu hadis ni. Dia katakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnut hatta faraqat dunya. Dia katakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut pada waktu subuh sampailah dia meninggal dunia. Jadi hadis tu Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi memegang kepada hadis tu dan mengatakan bahawa kunut subuh ni ada pada dalam sisi mazhab Syafi'i. Kerana itu kalau orang terlupa kunut subuh, dia buat apa? Dia akan sujud sahwi, kan? Kerana dalam sisi mazhab Syafi'i memanglah kunut tu dianjurkan untuk kita lakukan pada waktu subuh. Tetapi dari sisi mazhab lain, bila kita meneroka status hadis tersebut, kita dapati bahawa hadis tersebut bukanlah hadis yang autentik benar-benar daripada Nabi. Adalah daripada segi teori dia banyaklah cacat celah di dalam. Dan dia berjumpa dengan hadis yang lagi satu, yang lain, yang menunjukkan bahawa sesungguhnya para sahabat meriwayatkan, sesungguhnya aku salat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku salat di belakang Abu Bakar, aku salat di belakang Umar, aku salat di belakang Uthman, dan aku tidak pernah pun berjumpa bahawa mereka kunut pada waktu subuh. Jadi ada 2 riwayat sekarang. Okey, kalau nak bincang teori memang panjanglah, tetapi ini adalah antara perbezaan pendapat mengikut mazhab. Singapura, mazhab Syafi'i dia berpegang kepada kunut waktu subuh. Once kita pergi sana, kita kena berpegang kepada tempat negeri tu punya mazhab. Seperti mana yang terjadi pada zaman Imam Syafi'i dan juga Imam Hanafi. Ketika itu apabila student mazhab Syafi'i pergi kepada perkampungan Imam Hanafi dan dia melakukan salat, dan ketika itu di perkampungan mazhab Hanafi, student Imam Syafi'i tetap mengikut kepada imam mazhab Hanafi yang tidak melakukan kunut. Vice versa, bila student daripada mazhab Hanafi pergi perkampungan Syafi'i, imam buat kunut, dia berpendapat tak ada kunut tapi dia tetap buat dengan imam. Okey, kerana kita mengikut kepada mana daulah punya mazhab ketika. Jadi kalau kita pula pergi kepada negara Saudi Arabia di Mekah dan Madinah, lebih kepada mazhab Hambali, maka mereka tidak berpendapat dengan kunut waktu subuh. Ketika di sana kita tinggalkan, bila kita salat dengan imam, maka kita tak perlu nak melakukan kunut subuh. Ini bermaksud kalau kita tak melakukan kunut subuh, tak payah lepas tu nak sujud sahwi. Okey, dan jangan pula kalau imam sujud kita buat kunut sendiri. Okey, jangan. Okey, ini semua kita kena ikut kepada imam, Dan itu 2. Dan yang apa lagi nak highlight? Solat jenazah. Solat jenazah. Solat jenazah. Cara dalam solat jenazah. Okey. Cara dalam solat jenazah, bagi yang tak tahu, dia mengandungi kepada 4 takbir. Mengandungi 4 takbir. Jadi takbir yang pertama, solat jenazah ni
Seperti mana kita katakan, ianya adalah satu ibadah yang paling senang tapi paling besar pahala. Okey. Pertama sekali bila solat jenazah biasanya dia akan happen pada setiap waktu solat. Jadi selepas daripada solat fardu ada gap untuk kita berzikir kan, kemudiannya nanti kita akan berdiri, imam akan cakap, makmum akan cakap la as-salatu 'alal mayyit sekian. Kemudian kita akan berdiri dan kita akan melakukan salat jenazah. Salat jenazah kita lakukan dengan 4 takbir. Takbir yang pertama Allahu Akbar. Imam akan diam. Kita nak kena baca surah Al-Fatihah. Kemudian imam akan takbir lagi yang kedua Allahu Akbar. Kita baca selawat seperti selawat di dalam tahiyat akhir kita. Asyhadu an la ilaha illallah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Takbir yang ketiga Allahu Akbar. Kita doakan kepada mayat, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Panjang dia wa'afim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa ghasilhum bil ma'i. Panjang dia lah. Kalau nak pendek dia Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau kita hafal sampai situ, ulanglah situ. Kalau kita cuma hafal Allahumma ighfir lahu je, maka baca Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Kalau kita ada doa sendiri dalam hati, dalam bahasa Melayu kita doa dalam hati kita, ya Allah ampunkanlah mereka, para jenazah ni semua semoga digolongkan dalam syurga dan sebagainya. Rakaat keempat Allahu Akbar, diam seketika waktu, kemudian beri salam. Dalam salat jenazah, memberi salam dalam salat jenazah ni hanya satu kali yang sunnahnya. Okey, dalam salat jenazah beri salam dia adalah sekali. Jadi imam akan beri salam cuma Assalamualaikum warahmatullahi, selesai. Okey, beza dengan solat biasa. Jadi kita pun tak perlu nak salam kepada kiri, kita cukup sekadar salam kepada kanan satu kali sahaja. Solat jenazah 4 takbir dan 1 salam. Okey, solat jenazah 4 takbir dan 1 salam. Itu adalah solat jenazah. Solat Jumaat, Ustaz. Solat Jumaat kenapa? Sebab dia tak ada qabliyah dan dia ada 2 azan. Okey, solat jenazah pula. Solat Jumaat ada 2 azan. Biasanya 2 azan ni adalah terjadi pada zaman Uthman ketika dahulu. Okey. Solat Jumaat ni dia masih apply lagi 2 azan adalah kerana pada zaman dahulu dia menggunakan azan pertama biasanya 1 jam sebelum kan. 1 jam sebelum ke 30 minit sebelum. 1 jam sebelum tak salah saya. Dia akan ada azan. Okey. Azan tu belum lagi masuk waktu zuhur. Nanti ada 2 azan, okey. Kita kena pastikan pada hari Jumaat. Contohnya zuhur pukul jam 1 10 minit. Nanti pukul jam 12 10 minit kalau dia 1 jam lah. Kalau dia setengah jam, dalam pukul jam 12.40 dia akan azan. Okey. Dia akan azan. Azan pertama tu adalah azan sebagai pemanggil jemaah untuk pergi ke masjid, to get ready and everything. Azan yang kedua adalah azan yang benar, iaitu azan zuhur isya. Okey, azan zuhur isya yang mana selepas azan sahaja imam akan naik khatib dan akan terus memberi salam. Okey, jadi ada 2 azan. Dia beza dengan Singapura. Singapura azan pertama zuhur, azan kedua baru imam naik. Kan kalau kita pergi solat Jumaat kan, semua pergi solat Jumaat kan? Kalau pergi solat Jumaat, azan pertama tu adalah waktu zuhur. Kita pergi ke masjid, dia akan azan. Itu adalah waktu zuhur dah masuk. Kemudian semua akan solat. Kan? Semua solat apa tu? Dia orang katakan solat qabliyah lah. Sedangkan dalam solat Jumaat sunnahnya tidak ada qabliyah. Okey? Dia orang akan semua solat. Bila habis solat, semua dah duduk, nanti akan ada azan lagi satu dan kemudian imam akan naik. Tetapi dalam dekat Kaabah biasanya dia orang akan azan dulu sebagai pemanggil, kemudian akan ada azan lagi satu yang menempatkan untuk waktu zuhur dan kemudian dia akan solat. Dan solat Jumaat ini tidak ada solat qabliyah. Okey? Tidak ada solat qabliyah, maka imam akan beri salam terus dia akan memberikan khutbah lah. Okay, tidak ada solat. Untuk wanita untuk pergi solat Jumaat, okay, seperti mana kita tahu bahawa kadang-kadang bila sampai di Saudi ni, di Mekah Madinah ni, biasanya yang wanita ni terkejar-kejar untuk solat Jumaat. Kan nak try, misalkan nak try untuk solat Jumaat. Tapi kita nak kena tahu bahawa tuntutan untuk kita solat Jumaat ni adalah khasnya yang pertama adalah bagi laki-laki. Okay. Jadi kalau wanita yang nak pergi dan tak dapat nak masuk dalam solat Jumaat, tak mau rasa rugilah. Okay. Sebabnya memang tidak ada tuntunan, hatta sunnah pun tak ada untuk wanita pergi solat Jumaat. Cumanya dia boleh nak melakukanlah, tapi tidak ada tuntunan untuk melakukan solat Jumaat sama sekali. Oleh itu, kalau yang wanita tak ada chance untuk masuk, maka berilah ruangan bagi laki-laki untuk masuk yang lebih utama.
Okay, bagi yang wanita tidak perlu untuk bergegas masuk untuk membuat satu fardu ataupun kewajipan yang patut lelaki yang buat. Okay, wanita chill je, relax. Okay, lebih baik solat zuhur dalam bilik. Tapi kalau nak try experience, by all means lah, tidak ada masalah. Okay, cuma jangan rasa sampai nak mendesak samalah dengan lelaki. Okay, kerana lelaki ni yang wajib, yang perempuan ni adalah diperbolehkan sahaja. Okay. Ada beberapa soalan lain? Ke saya explain terlalu clear? Tak ada soalan. Kalau ada soalan, okay. Kalau ada lah, okay, kalau ada. Kalau tak ada, alhamdulillah. Sebab kenapa tak ada soalan? Mungkin memang ibadah umrah ni senang dan mudah, mungkin clear dan senang untuk faham. Dan bukan pasal saya je lah. Dan memang benda ibadah umrah ni memang clear dan mudah sekali. Tidak ada apa-apa sangat. Ada soalan? Tak ada. Jadi apa-apa pun dalam kita melakukan ibadah umrah ni, sentiasa kalau saya tak dapat jumpa para jemaah semua dekat airport nanti, saya suka ingatkan, sentiasalah dalam kita melakukan ibadah umrah, setiap perjalanan kita ni, safar kita ni adalah perjalanan ataupun safar ibadah, bukan safar kita pergi holiday. Bila kita dah ikatkan safar kita ni dengan satu safar ibadah, maksudnya sudah pasti dan sudah tentu ada ujian, ada cabaran. That's why saya selalu katakan pada jemaah umrah, sebelum masuk dekat departure hall tu, saya katakan satu je sifat yang kita nak kena instill dalam diri kita adalah sifat sabar. Okay, things will happen. Saya janji kepada semua, masing-masing akan melalui ujian masing-masing. Sama ada ujian tu memang untuk dia ataupun untuk orang lain. Kadang-kadang flight lambat, terlepas, bag hilang, pasport hilang, tag hilang, itu hilang, jemaah lambat sangat. Mungkin ujian untuk kakak ni pasal pakcik ni lambat sangat, dia annoyed. Tak boleh tahan lah, pakcik tu lambat betul lah berjalan, kita nak cepat ni. Tapi untuk orang lain okey je, relax. Pasal tu bukan ujian untuk dia kan. Mungkin untuk pakcik pula tak suka yang macam yang anak-anak muda jalan cepat sangat. Anak muda ni tak pernah nak fikir pasal kita. Kita dah berumur ni, kita jalan nak kena faham lah kan. Tapi untuk orang lain okey je, tak masalah. Jadi ujian ni masing-masing, berbalik kepada masing-masing. Tak semua ujian yang kita face tu memang untuk kita. Contoh flight lambat, kita akan nampak berbagai respon dengan flight lambat. Ada yang dah mengamuk, asal flight lambat ni, nanti transit sikit. Ada yang relax je, tak apalah, insyaAllah baik-baik je. Ada pula yang macam-macam. Jadi ujian ni memang Allah akan berikan. But how we handle our ujian, that is the most important thing. Always instill sifat sabar. Itu pertama. Yang kedua, kita pergi ni semua adalah sebagai jemaah umrah tetamu Allah. Tidak ada satu pun yang ada special VIP invitation daripada Allah. Semua sama. Okay, dekat Singapura ni mungkin kita boleh brag lah, aku CEO, aku director, aku manager, aku ni, aku tu. Okay, tapi bila sampai kat sana, kau nak brag pun tak ada orang kisah pun. There's no one who care about you. Tak kisah. Datanglah dekat orang, aku ni sebenarnya CEO company Home Hijrah. Okay, so what? Kan, so what? Aku tak apa, aku cleaner dekat ni. So you and me are the same. Dulu pakai ihram yang sama. So kita pergi sebagai jemaah umrah, kita pergi sebagai satu family, kita akan pulang pun sebagai satu family. Okay. Dan yang ketiga, kita kena isi sifat saling bantu-bantu. Which I believe Home Hijrah merupakan satu travel agency yang menawarkan servis yang sangat baik dalam segi bantu dalam hal ikhwal jemaah. Jadi not to worry dan jangan risau. Tetapi kita sebagai jemaah pun play a part lah to help them, pegawai. Pegawai also need help. Saya jadi pegawai, saya tahulah kan, kalau jemaah buat hal, jemaah tak tolong, kita pun rasa macam tak baik. Patut you should help us lah. Okay, jadi pegawai need your help. And pegawai will always be helpful to whatever that you need lah. Okay. Yang ketiga dan yang terakhir sekali adalah bila dekat sana, jangan lupa untuk kita mendoakan bagi mereka, keluarga yang berada di sini. Sebab selalu before terbang, saya selalu suka untuk ingatkan bahawa bila kita berpergian ni adalah satu pemergian yang mana Allah tak janji yang kita akan pulang. Okay? Sama ada kita pergi, kita tak akan kembali, ataupun kita pergi, orang yang di sini akan kembali dulu. So tak ada orang yang janji yang kita akan jumpa dia lagi dah. Ini adalah perpisahan temporary sebagai untuk merasakan macam mana agaknya perasaan kalau kita tak ada dekat muka bumi ni. Kalau anak aku tak ada dekat muka bumi, kalau ibu bapa aku tak ada dekat muka bumi, apa agaknya perasaannya? Kan? Jadi siapa-siapa sahaja yang pergi pemergian jauh, saya selalu suka ingatkan, tataplah muka yang mereka nak tinggalkan tu sebagai satu tatapan yang terakhir. Satu tatapan yang terakhir. Sebab we will never know what thing will happen. Saya kongsi satu cerita sebelum saya akhirkan. Dulu bila saya tengah belajar dekat Jordan dahulu, 10 years back saya belajar dekat Jordan. Pada tahun yang kedua, saya ni mempunyai seorang ibu dan seorang ayah yang sangat tua,
Ibu saya sekarang dah nak masuk dalam 70 lebih lah. Bapa, kalau arwah ayah saya dulu, kalau masih ada dah nak masuk 90. Okay, jadi keadaan itu untuk umur saya yang baru, saya rasa baru 20 atau 20 lebih, dan ada ayah yang dah umur 70 lebih, untuk saya tu tua lah. Sebab kalau saya as I age baru 30 plus, ayah saya dah 90 plus. So pasal kawan-kawan saya semua ayah baru 50 plus, baru 40 plus kemudian. Jadi kalau siapa yang tahu, kalau orang-orang old mungkin pakcik-pakcik lah, zaman-zaman kan pakcik-pakcik, selalu ayah saya ni very stern and strict, tak berbual dengan anak dia, diam je, minum kopi dengan suap khabar, tahu kan, that type of father. Minum kopi suap khabar, panggil sekali mesti datang, kalau tak datang dia mesti marah lah. Jadi my father is that type. Dia adalah kes yang duduk kat tepi dengan kopi dengan suap khabar. So nanti the wife serve mak saya lah, dia serve makan, bagi tipis dan sebagainya. So kalau saya gaduh-gaduh melawan dengan mak kan, mak saya cakap, saya nak cakap balik, tak ada hal. Tapi kalau bapak saya sound panggil Hakim, terus saya nangis. That one sound tadi, which tunjukkan how fierce is my father lah. Saya takut. So one fine day, bila saya nak pergi Jordan ni, on my year 2 dekat nak pergi Jordan, nak berangkat ni, tiba-tiba dia nak ikut hantar. Dia kalau pergi airport, biasa dia ikut hantar. Nanti lepas dah masuk departure hall, dia jalan. Dia akan selalu saya orang garang kan, macam dah hantar salam, okey dah, jaga diri baik-baik, dia jalan. Kita nak masuk departure hall, jalan lah. But then one fine day, masih ingat lagi, bila dia ikut hantar masuk dekat departure hall, as usual, dia ikut. Tapi that time dia dah tua sikit, dia dah tua kat wheelchair lah. And dia pakai baju putih that time. So bila dia dah hantar departure hall, then bila dah masuk gate tu, biasa kalau kita masuk gate departure hall, kita pusing kan, kita lambai kan. Biasa before tak ada punya, pusing dah jalan dah. Tapi this time pusing, dia lambai. So untuk cakap untuk father yang begitu garang, and then when I look at the departure hall dekat cermin tu, and then when I see him lambai at me like this, I also lambai him like that. So bila tengah jalan tu, I always di tengah jalan tu, I think lintasan hati je lah, I cakap, janganlah ini jadi satu lambaian yang terakhir untuk aku. I say that in my heart. Bila tengah jalan tu, apa salahnya ayahku lambai kat aku janganlah ini jadi lambaian yang terakhir untuk aku. Saya ada kat Jordan for 9 months. On the 8th month, on the 8th month, lagi sebulan dia nak balik Singapore ni. On the 8th month, saya receive a message from my brother. My brother tak pernah message semua hidup dia. Tiba-tiba dia message with 3 words. Dia cakap, Hakim balik sekarang. That's all. Apa jadi? Call. That time susah, overseas, nak kena ada Viber, Line, nak kena download app. Saya call. Cakap, abang, asal kena balik ni? Bapak dah tak ada. Hati saya sakit. Saya cakap, lagi sebulan je saya nak balik ni, kenapa tak tunggu? Kan? Terus saya cakap, saya sabar. Dia cakap, betul lintasan hati ni betul. Okay? Saya tengok, saya masih ingat di lambaian dia sampai sekarang. Itu adalah lambaian terakhir. Okay, sebab tu dia cakap, bila pergi umrah ni, okay, bila kita berpisah, nampak gaya macam tak ada apa-apa, pisah-pisah macam itu je. But we never know, sama ada kita dapat jumpa orang lagi ke tak. Kita jumpa dalam keadaan sihat-sihat macam itu je lah, biasa. Tapi Allah SWT lagi mengetahui kan. So itu antara yang saya pegang, saya sendiri experience, dan saya pesan kepada jemaah, always kalau nak tinggalkan para pegawai ke, nak jumpa, nak tinggalkan pegawai-pegawai yang lain, saya tahu pegawai semua akan hantar dan sebagainya, tatap muka mereka seolah-olah kita tak akan jumpa mereka lagi. Okay, sama ada kita pergi dulu ataupun orang yang kita tinggalkan pergi dulu. Okay? Jadi kita mengharapkan, saya pun doakan semoga ibadah umrah ni satu ibadah yang meaningful untuk semua. Merintihkan doa-doa orang yang dah pergi, kita doakan, dan juga sesiapa yang kita bakal tinggalkan, kita doakan untuk mereka, dan juga suruh mereka untuk doakan untuk kita. Semoga kita berpisah dan Allah izinkan kita untuk kembali bertemu semula. Okay? Amin ya rabbal alamin. Okay? Sebab inilah antara apa yang saya pernah lalui, saya rasa saya suka untuk share untuk semua supaya jadi iktibar. Sebab kadang-kadang perpisahan kita ni macam pergi dulu nanti kita jumpa next tu dalam 2 minggu je. You never know that perpisahan will be our last meet up with our families. Okay? InsyaAllah lah, semoga Allah SWT memudahkan perjalanan kita semua. Dan kalau kita ada rezeki untuk kita berjumpa lagi, insyaAllah kita akan berjumpa. Kalau tidak ada, ketahuilah bahawa saya tetap terus mendoakan para jemaah semoga selamat pergi dan selamat kembali. Dan
Dan mungkin kalau ada apa-apa yang ada soalan lanjut dan sebagainya, saya tahu pegawai hijrah pun ada nombor saya, boleh minta orang saja nombor, dan anytime boleh WhatsApp. Macam jemaah saya itulah, kat lapangan terbang pun dia WhatsApp saya pasal nak buka kasut jalan. Ini dah lambat datang tadi kan. Saya yang wanita nak pakai nak jatuhkan niat, dia cakap pasal dia nak buka kasut. Boleh tak wanita dia nak jatuhkan niat ihram, dia cakap perlu kat saya buka kasut untuk jatuhkan niat. Dia cakap wanita tak payah. Okay? Jadi anytime, okay? Sebab saya selalu believe this one thing, there is no such thing as stupid question. Okay? Bear that in mind. Okay? Tak ada such thing as stupid question. Okay? Tapi there's a such thing as stupid answer. Tapi stupid question tak ada. Tanyalah. Macam tadi, untuk kita macam stupid question lah kan, wanita habis nak daripada kat lapangan terbang nak jatuhkan niat buka kasut. Takkan nak daripada lapangan terbang pergi hotel kaki ayam. Tapi untuk saya, there's no stupid question. Just ask for safety. Okay? If you want my number, just ask them my number. Just WhatsApp me anytime. And then yang terakhir, semoga Allah Taala memudahkan dan jadikan ibadah umrah, manasik umrah ni sebagai satu permulaan untuk kita semangat untuk kita pergi ke umrah sebentar nanti. Dan semoga Allah SWT menerima segala apa yang telah kita lalui, mengampunkan segala dosa-dosa kita, menjadikan kita antara tetamu Allah yang diterima oleh Allah SWT, dan juga akan memberikan kita pulangan dengan umrah yang mabrurah, yang di mana dihapuskan segala dosa dan akan kembali kepada fitrah, dan jadikan kita antara orang-orang yang bertakwa, ahli syurga, menghapuskan segala dosa, jauhkan daripada api neraka, dan bersihkan hati-hati kita untuk kita sentiasa istiqamah berjalan di atas agama untuk melakukan ibadah kerana Allah semata-mata. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat, hidayah, sakinah dan juga mawaddah dalam kehidupan kita, dan menggolongkan kita pada hari ini, dan insya-Allah pada syurga nanti pun dia akan menggolongkan kita kembali seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On behalf of Home Hijrah, hari ini Tuan Huzaini tak dapat datang hari ini sebab dia ada